Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pertemuan di alam maya. Apa khabar saudara edisi diksi? Orang pertama muncul bersama dengan Mustafa Ilyas. Terima kasih sekuntum mawar merah daripada edisi diksi ya. Menyegarkan malam yang begitu sejuk. Hujan. Faizal, Suraman JB, apa hal tu man? Mac Hill, Amaluddin Sagi, Syahad Ibrahim, terima kasih hadir setiap malam. Saudara Syukur Jamil, Saudara Syarifuddin, Cik Din, Saudara Ramli Sabrat, Sulaiman Ali, Waalaikumsalam. Man, banyak gambar tu man. Amoy pada man ya. Opek Zack, Osman Kamil, Hafazah Abu Bakar, Saudara Raban Tebin Kulub Sawa, ini orang Perak ni. Halimah Musruh, Mak Kilau Pahang, Azil Kasim, Muhammad Faizal Jamil, Hamidah Ahmad, Khairul Anwar Khairul, Lili Mio, Merjuna, Raja Merjuna saya tu, Badrin Abu Bakar, Rubidin, apa khabar Bi? Semoga sihat bersama pasangan Kibi ya, Mayang, Saudara Yusuf Ahmad, Saudara Roslan Mak Yatim, Saudara Yub, Saudara Nas Johorian, orang Johor Nas. Ramzul Rozi Johari, Ayanda Ishak, apa khabar Ayanda? Abdul Kahar Gani, salam ceria. Saudara Atia Hazran, Minasir, DZ Ketari dan teman-teman yang lain yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf dan malam nanti saya akan lihat, saya akan tonton, saya akan santuni satu persatu. Saudara kamu Zaman Ramli, saya harus memberi pencerahan apa yang berlaku pada hari ini. Hari ini adalah 5 Ramadan. Dah 5 hari kita selesai ya, Saudara Muhammad Azmi melaksanakan ibadah berpuasa. Dan kita sudah pun 6 hari kita mengadakan solat tarawih. Bersamalah kita berdoa demi kesejahteraan untuk diri kita, keluarga kita dan negara tercinta serta para pemimpin yang kita kasihi. Terima kasih Saudara Muhammad Azmi. Saya harap teman-teman yang lain share dan like supaya teman-teman yang lain juga boleh dapat dan saudara memberikan semangat kepada saya. Hari ini tanggal 17 April 2021, COVID-19. Kes baru ada penurunan semalam 2551, hari ini 2331. Bagaimanapun terdapat 5 kematian. Jadi jumlah kematian adalah 1370 ya Saudara Halimah Hashim. Di Sabah ada peningkatan. Ini yang merisaukan kita Saudara Rusinin Kurungut. Berhati-hati sebab di Sabah semalam 143, hari ini dia naik balik 163 ya. Di Labuan semalam 1, hari ini 2. Di Sarawak semalam menggemparkan kita 960, tapi ada kelegaan. Cuma jumlahnya masih lagi 500, iaitu 512 di Sarawak. Di Kedah 45 naik 10. Di Pulau Pinang cek Mami, Combi, Nana, Mami, awak lagu tu, Penang, 116, hampa tak mau raya lah. Pastikan kita melakukan penjarakan sosial dan kalau tak ada apa-apa duduk di rumah. Di Penang, di Perak, yuk, semalam 49, hari ni 42. Di Selangor, astaghfirullahalazim, meningkat mendadak. Dan semalam 590, hari ini 751. Trend di Selangor, peningkatannya begitu ketara. 459 3 hari dulu, kemudian 590 semalam, hari ini 751. Begitu juga di wilayah Persekutuan, hari ini 252. Di Putrajaya susut, 96, hari ini 4. Di Negeri Sembilan, aduhai man, macam mana ni? Semalam 53, hari ini 89. Cuma di Melaka, alhamdulillah, single digit, 9. Di Johor, semalam 121, ada penurunan ya, nampak gayanya. 2 hari lepas 182, kemudian dia turun 121, hari ini 100. Dan begitu juga di Pahang turun, semalam 47, hari ini 20. Dan syabas warga Terengganu. Terengganu hari ini sifar COVID-19. Walaupun semalam ada 16, hari ini tiada jangkitan. Di Perlis nampak gayanya susut lagi tinggal 1. Belum lagi dapat sifar ya. Dan di Kelantan, Saudara Muhammad Azmi, Mac gapo lagu tu. Semalam 164, hari ni dia naik balik 225. Itu keadaan laporan tentang kedudukan COVID-19
Sebab saya melihat bahawa PKP dikenakan dan tiada peluang lah kita untuk berhari raya di kampung. Sebab itu Amy Sharif dia hantar kiriman pada saya malam tadi. Dia kata, apakah ini hadiah yang kerajaan PN hadiahkan kepada orang Melayu 2 tahun berturut-turut sejak berkuasa. Mereka buat rakyat negara ini tidak ada ibu bapa dan kaum kerabat. Yalah, tak dapat balik kampung. Nak buat macam mana, Amy? Sabarlah, Amy. Ini keadaan negara kita sekarang ni masih diserang oleh wabak virus corona. Saudara Mak Zulkifli Yaakob, Saudara Syarifuddin Syari. Apa hal tu, bro? Menurut Ketua Pengarah ini Kementerian Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham, seramai 9 petugas kesihatan telah dikesan dijangkiti oleh COVID-19 setelah mereka menerima 2 dos lengkap vaksin. Jadi katanya 31 kes lagi juga melibatkan petugas kesihatan turut dikesan kurang 2 minggu selepas mendapat dos kedua vaksin COVID-19. Artinya walaupun disuntik oleh vaksin, masih lagi kita tidak boleh lepas daripada serangan COVID-19. Dalam entry terbarunya, Dr. Nur Hisham di dalam akaun Facebooknya, dia memaklumkan seramai 142 petugas kesihatan. Ini saya rasa ini di frontliner lah. 142 petugas kesihatan dijangkiti COVID-19 selepas mereka menerima dos pertama vaksin ini. Jadi namun semua mereka yang dijangkiti tidaklah menunjukkan simptom yang teruk. Jelasnya ini menunjukkan bahawa walaupun selepas melengkapkan 2 dos suntikan vaksin, seseorang individu itu masih boleh dijangkiti oleh COVID-19. Menurutnya, tiada seorang pun akan selamat selagi virus ini wujud dalam komuniti. Justru itu, beliau menegaskan agar semua individu dapat meneruskan kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19. Jadi sebab itu saudara, kalau tidak ada keperluan, tak perlu duduk keluar rumah. Kemudian jaga kebersihan diri kita, jaga kebersihan keluarga kita dan sentiasa mengamalkan penjarakan sosial. Saudara kalau berada di tempat awam, khususnya kalau saudara membeli belah untuk berbuka puasa, pergi pasar Ramadan, pastikan saudara mengamalkan penjarakan sosial dan memakai topeng pelitup muka. Ini adalah sebagai untuk langkah-langkah pencegahan. Kerana walaupun saudara sudah pun disuntik oleh vaksin, ia bukan merupakan jaminan saudara tidak akan dijangkiti oleh virus corona. Jadi itulah keadaannya saudara, negara kita dalam keadaan murung. Ini tahun kedua kita berpuasa dan mungkin berhari raya di rumah. Masjid-masjid juga pun tadi saya nak pergi pun tak dapat lagi. Tak apalah, buat di rumah. Hari yang ke-6 kita buat selawat tarawih. Saudara, menurut Imam Syafi'i, dia kata bila kau tak mau merasakan lelah belajar, kalau kita tak mau belajar, maka kamu akan menanggung pahitnya akan kebodohan itu. Jadi Imam Syafi'i meminta supaya kita sentiasa belajar. Kalau kita tidak mau belajar, kita akan menanggung pahitnya kebodohan. Begitu juga dia menyeru supaya jangan kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Jangan kita mencintai, mengasihi, menyayangi orang yang tidak mencintai Allah. Kerana kalau Allah saja ia tinggalkan, apalagi diri anda sendiri. Dan barang siapa yang menginginkan husnul khatimah, hendaklah ia selalu bersangka baik dengan manusia. Itu sekadar tazkirah pendek saya malam ini, kata-kata hikmah daripada nasihat emas daripada Imam Syafi'i, saudara ya. Baik, kita masuk e-commerce. Jangan lupa saudara, e-commerce kalau dah ada produk, hari ni dah nak masuk hari ke-6, kita nak berpuasa, dekat-dekat dah raya ni. Kalau ada produk, sila berhubung dengan Azhar 011-330-41241, 011-330-41241. Saudara boleh memesan juga ini rendang tok untuk raya nanti, makan ketupat, ataupun baulu berdal. Kita orang Perak, memanglah dia cari baulu berdal lah. Juga kalau saudara nak jadi ejen pun boleh berhubung dengan Azhar, atau saudara boleh berhubung dengan Siti Farehah, menantu Temanjuk. Dia produknya lain tidak adalah dendeng manis Siti Farehah. Sedap dimakan dengan ketupat, makan dengan nasi panas, tak perlu lauk-lauk lain, ya. Dan saudara kalau nak jadi ejen dendeng manis Siti Farehah,
juga boleh menghubungi beliau 017 711 4300. Mari kita sibukkan Siti Farehah dengan dendeng manisnya, ya. Dan saudara jangan lupa kalau memerlukan buah-buahan. Salam perjuangan itu kita labun dan melabun, ya, saudara Mustafa Hamid. Kalau saudara memerlukan buah-buahan yang buah-buahan segar yang diimport dari luar negeri dan sebagainya, dan harganya di bawah harga pasaran, boleh berhubung dengan saudara Syauqi 012-357-5703. Ini untuk di Lembah Kelang. Buah-buahan segar ni untuk Lembah Kelang saja. Nanti kalau di luar Lembah Kelang nanti susah nak hantar. Dan beliau juga mempunyai kurma yang grade AA. Itu ajwa, safawi, mariami, mejol, sama juga dengan buah tin, apricot, kering serta kismis untuk berbuka puasa. Hubungi saudara Syauqi. Dan jangan lupa saudara, produk sahabat kita saudara Roslan Ishak, boleh dihubungi beliau 019-691-4248 ataupun dalam Facebooknya iaitu Kelapa Sejati. Instagram pun boleh buka iaitu ini di ruangan Kelapa Sejati saudara Roslan Ishak 019-691-4248. Sebab beliau menghasilkan produk kelapa sejati seperti kerisik, cuka kelapa yang boleh membantu mengurangkan risiko darah tinggi dan strok, serta pati kelapa untuk membantu meningkatkan kelembapan kulit dan mengurangkan risiko penyakit eksema. Itu produk kelapa sejati. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk sahabat kita, ini saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul 019-917-0449, iaitu Tokoh Jamu Kemaman. Saya suka mewawarkan produk ini. Produk ini adalah produk madu Arab Habatus Sauda. Memang produknya baik kerana keistimewaannya Habatus Sauda berfungsi untuk merawat tubuh secara menyeluruh dan bertindak ke atas punca sebenar penyakit. Berbeza perubatan moden di mana punca dan kesan penyakit dirawat secara berasingan melalui ubatan yang mengandungi formulasi kimia dan beberapa bahan yang berbahaya. Ini tak ada berbahaya. Ini produknya adalah Habatus Sauda. Begitu juga keistimewaannya madu yang dicampur dengan Habatus Sauda. Kerana pakar pemakanan kesihatan dan orang Arab pernah berkata, seandainya kamu tidak mampu memiliki madu Yaman, itu madu yang terbaik datang dari Yaman, maka memadailah kamu mengamalkan madu yang dicampur Habatus Sauda yang menyamai taraf madu Yaman. Saudara, ya. Produk ini dikeluarkan oleh Syahadah Store Johor Bahru dan pengedar tunggalnya adalah Tokoh Jamu Kemaman, saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan beliau. Baik, Habatus Sauda ni untuk imunisasi, stamina, memberi tenaga kita berpuasa. Saudara boleh berhubung dengan saudara Zul. Ini hari terakhir beliau promosinya, ya. Beli 2 dapat 1. Percuma. Lepas besok tak adalah, ya saudara. Itulah kita punya e-commerce hari ini. Dan salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Ya saudara, kalau negara kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan bankrupt. Kalau kita berbelanja tidak mengikut perlembagaan yang ditetapkan, maka tentulah kita akan menghampiri untuk negara kita menjadi muflis. Karena itulah kita mengharapkan agar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong santunilah kehendak dan harapan rakyat supaya parlimen boleh dibuka semula supaya berlaku semak dan imbang. Tajuk perbincangan kita malam ini ialah ahli parlimen UMNO ditawan. Apa nak buat, brother? Akhirnya ahli parlimen UMNO ditawan. Okey, sebelum saya memberi pencerahan malam ini, kita santuni pantun Pak Nazir. Saudara, apa kata Pak Nazir? Kata Pak Nazir, letak semai tepi jalan, semai padi memangnya subur. Terlalu ramai menteri dan timbalan, kerajaan menjadi seperti pasembur. Pasembur ni rojak mamak tu. Dah kelang kabut dan segala ni. Ramai sangat menteri, timbalan menterinya. Itu Pak Nazir menyindir dengan penuh sindiran. Ya, beli kelapa kedai Pak Harun, kacang kelisa samanya ikan. Seperti terjumpa harta karun, pihak berkuasa berbelanja sakan. Itu beliau menzahirkan rasa tidak senangnya. Bila pihak berkuasa berbelanja sakan, akhirnya
4 hari lepas Perdana Menteri menyatakan bahawa negara kita sudah tidak mencukup. Kita tidak mempunyai wang yang mencukupi. Itu keadaannya, saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan lagi, saya perlu memberi peringatan bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube. Anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Jadi oleh itu sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda di sini. Pihak saya tidak mampu untuk memantau semua komen dan tulisan di sini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Saya mengizinkan anda menghantar apa juga komen untuk pencerahan bersama, tapi asalkan menggunakan bahasa yang baik dan tidak menghasut dengan yang bukan-bukan. Saudara Sudir Ahmad, Allah, kecil sangat tulisan Jawinya. Merangkaklah saya nampak gayanya, ya Saudara Sudir. Saudara Norizan Said, macam mana kita rakyat Malaysia ni? Gitulah keadaannya, Saudara Norizan. Sebab itu saya berkali-kali minta supaya pimpinan negara sentiasa kebajikan rakyat didahului dan rakyat perlu disantuni. Sebab hingga saat ini isu moratorium nampak gayanya dah ke laut. Isu kumpulan wang simpanan pekerja, ramai lagi yang menghantar kiriman kepada saya yang mereka tidak lagi memperoleh lagi ini ais sinar, air bistari dan sebagainya. Dan harga barang makanan semakin meningkat. Petang tadi saya pergi ke pasar Ramadan. Saya tak marah pada penjual-penjual di pasar Ramadan kerana mereka mendapat bekalan yang harganya mahal. Maka terpaksalah mereka juga menjual harganya mahal. Saya bersimpati kerana banyak yang termenung daripada senyum. Termenung kerana orang nak beli pun orang takut, orang dalam poket pun duitnya semakin menipis. Saya bagi tahu pulut udang, sepanjang ni pulut udang RM1 satu. Ni saya bagi tahu terus terang, saya kuih ketayak kegemaran saya. Dulu almarhumah ibu saya suka buat. Saya ingat lagi kecil-kecil saya hantar ke kedai. Satu ketul kuih ketayak tu 5 sen. Hari ni RM1. Nak buat macam mana? Saya nak juga makan, terpaksalah beli. Tapi teman-teman yang lain yang saya ada di pasar Ramadan tu, saya lihat mereka berkeluh kesah lah. Barangan begitu mahal. Untuk dapatkan kanji ataupun porridge satu bekas RM3.50. Itu bukannya kanji. Ini kanji yang macam mana kita makan bubur daripada Masjid Kampung Baru. Memanglah saya bila datangnya bulan Ramadan, almarhumah ibu saya, arwah wan saya, nenek saya sentiasa menyediakan kami makan dengan kanji, itu bubur lambu. Itu sajalah kemampuan. Tapi nampak gayanya zaman telah kembali berulang. Nampak gayanya cucu-cucu saya pun terpaksalah buka puasa dengan bubur lambuk lah nampak gayanya. Sebab sekarang ni kedudukan kewangan begitu tipis. Itulah keadaannya, saudara. Jadi saya harap kita bersabar, bertenang dan kita mohon supaya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna turun, tolong rakyat. Pastikan harga tidak mendadak naik. Hari ini di pasar Ramadan mereka berjualan pun nak buat macam mana? Saudara Amy Kerambit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara Ayub Osman, apa yang dibebelkan tu? Mbak Ayub, saya membebelkan tentang keadaan harga barang di pasaran. Rakyat susah dan saya juga turut terkesan. Itulah keadaannya, nak buat macam mana? Dan hari ini pimpinan buat tak tahu saja. Jadi saya membebel lah. Jangan marahlah kalau saya membebel. Kalau baik kita kata baik, kalau tak baik kita kata tak baik. Saya tak gerti nak benda tak baik kita kata baik, ya saudara. Saudara Azura Umrah, Azura dia kata Azura, kenapa Datuk dari Raja Terutama Agong langsung tak campur tangan dalam ini? Bukan, tidak. Ini tak boleh, kita jangan tuduh raja-raja. Dulu yang boleh raja-raja Melayu sentiasa memangui rakyatnya. Dan baginda-baginda semua telah pun mendapat. Sebab itu sepatutnya bulan lalu kita mengadakan mesyuarat majlis raja-raja. Tetapi ditangguhkan bulan 6, bulan Jun. Kabarnya begitulah. Dan kita tunggulah nak buat macam mana keadaannya. Dan ini juga jangan lupa saudara, raja-raja Melayu pun kalau ikut zaman era Tun Dr. Mahathir dulu, banyak juga kuasa raja-raja ditarik oleh mereka. Jadi pimpinan kerajaan waktu itu menarik balik. Banyak kuasa-kuasa raja tidak dipulangkan. Jadi raja-raja kita ni tetap menjaga, memelihara kepentingan rakyat. Ya saudara, jadi saudara kita harus berlapang dada dan kita letakkan keyakinan yang tinggi lah. Betul ke orang kata UMNO ni
UMNO ni parti penyangga. So Lambuka sama. Saudara Lambuka, saya minta maaf saudara, bulan puasa saya tak nak marah pada saudara. Tapi jangan tuduh UMNO itu parti penyangga. Tak baik saudara kata begitu. Parti UMNO ini memperjuangkan bangsa, rakyat dan negara kita. Pemimpin saya tak salahkan. Ada pemimpin yang sekejap lagi saya akan santuni. Itu pemimpin, ada juga kalangan-kalangan pemimpin UMNO yang penyangga. Saya tidak nafikan. Tapi jangan tuduh parti ini parti penyangga. Parti UMNO suci murni. Sejak dari awal diwujudkan. Tapi ia cuba dikeronyok oleh mereka-mereka yang gila kuasa. Saudara, saya lihat, saya dapat kiriman daripada saudara Muhammad Nasir Abdullah. Kata saudara Muhammad Nasir Abdullah, dia kata dulu 2 hari lepas ada produk IBC 003. Hari ini timbul pula lagi DGB 333, judi online. Nak tahu kita, perkhidmatan seperti peguam, doktor gigi, arak, judi adalah antara barangan ataupun perkhidmatan yang dilarang untuk diiklankan di negara kita. Sebab itu kita tak akan dapat dengar yang melihat perkhidmatan peguam diiklankan. Begitu juga dengan doktor gigi. Tak pernah kita lihat mereka mengiklankan diri mereka. Jauh sekali tentang arak. Pernah dulu zaman Tun Abdullah Ahmad Badawi dulu waktu beliau menjadi Perdana Menteri, ini memang mereka kurang sopan. Letak sebelah gambar Tun Abdullah Ahmad Badawi, sebelah kiri itu ada iklan arak. Itu memang kurang asam punya orang tu. Tapi akhirnya sekarang tak adalah iklan arak. Bagaimana juga kita mengharamkan iklan rokok dalam media sosial ataupun media-media. Jadi judi pula, cuma masalahnya kita hairanlah. Kerana soal judi ni memang tidak diizinkan untuk diiklankan. Tetapi keputusan 4 nombor ekor tu ada pula dalam surat khabar. Ini yang menghairankan kita. Keputusan 4 nombor ekor. Hari ini naik 4438 nombor first prize. Jadi bukankah itu juga seperti mengiklankan? Jadi saya haraplah supaya pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna berhubunglah dengan media-media massa supaya menghentikan keputusan nombor ekor dan sebagainya. Kerana itu menggalakkan orang untuk berjudi. Dan dulu memanglah masa Sport Toto dulu tu TV siaran khas pukul 5 petang tak silap saya. Cabutan Sport Toto. Tapi dah tak ada dah sekarang. Cuma keputusan 4 nombor ekor ni bagi saya juga adalah sebahagian sebahagian daripada cara untuk mengiklankan orang berjudi. Dan hari ini dah ada dua jenis perjudian. Kabarnya pihak polis telah pun bertemu dan mengadakan siasatan dengan pelakon-pelakon yang mengiklankan produk judi sempena Hari Raya. Begitu juga yang terbaru ini. Kita letakkanlah kepercayaan yang tinggi kepada pihak polis dan pihak Kementerian Komunikasi dan Penerangan supaya mereka melaksanakan usaha-usaha untuk tidak lagi mengizinkan produk-produk perjudian ini diiklankan dalam online ataupun di media-media. Saudara, ini satu peringatan daripada Saudara Bahrom. Saudara Bahrom menghantar kepada saya, dia kata oleh kerana Datuk Seri Najib ni banyak sangat dia memberi kritikan bertubi-tubi terhadap isu kumpulan wang simpanan pekerja, moratorium, kehidupan rakyat. Tapi nampak gayanya page-page tersebut sudah mula dihack ataupun dilakukan oleh pihak-pihak yang tak senang. Mereka bukan suka kalau tengok orang mengkritik mereka. Jadi bagaimanapun kita harus berhati-hati. Sebab terdapat beberapa laman. Ini saya nak siarkan antara laman-laman yang tidak bersama dengan rakyat. Mereka lebih kepada pimpinan PBBM. Ini kata Saudara Bahrom lah. Saya tak menuduh. Tapi mungkin hasil lebih kajiannya. Antara laman-laman yang memihak sebelah sana, Dunia Tanpa Sebadan, buku tulis, ubi keledik gempak. Itu yang baru dia kata. Kemudian dia kata we are all Jebonesta, Perikatan Nasional Fans. Kemudian kami bantah, bosku sila mampus. Ini memang mereka melakukan siaran-siaran. Jadi saudara kalau lihat ini bukan daripada website yang mesra warga UMNO. Jadi orang UMNO kalau tengok benda tu tutup je lah. Kemudian berita Isketambola, kawan abah kau, geng koi, asalkan bukan Anwar Ibrahim.
Kemudian kami pilih bubar parlimen, perihal politik Malaysia, selamatkan rakyat Malaysia, sabut tenggelam timbul, berita 5, rimas, pelik tapi benar, jam berdetik, takdir destiny, sebenarnya Selangor gemilang, dan kami anti Zahid. Ini antara laman-laman web yang saudara katanya dibiayai oleh orang-orang tertentu. Saya tak mau menuduh, saya tak mau menyalahkan, walaupun saya tahu dah ada ni. Tapi bagi kita tak ada bukti. Tak boleh kita nak menuduh. Tapi kabarnya ia dibiayai oleh orang-orang tertentu. Secara itu keadaannya. Dan hari ini Badan Peguam sekali lagi menyatakan bahawa Badan Peguam telah memfailkan tindakan undang-undang, memohon deklarasi bahawa beberapa peruntukan ordinan darurat dikatakan bercanggah dengan perlembagaan dan seterusnya tiada kesan dari segi perundangan. Dalam kenyataannya hari ini, Presiden AG Khalidas berkata Badan Peguam telah memfailkan tindakan undang-undang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Bersamalah kita tunggu kerana Badan Peguam tersebut telah memohon deklarasi bahawa beberapa seksyen dalam ordinan tersebut tidak konsisten, malah bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Saya tidak boleh mengulas lebih, tapi bagi saya ni cucu saya masuk, ya masih sengih. Okey, bila bagi pencerahan, cucu pun masuk. Iyalah. Dan Badan Peguam, kita biarkanlah perkara ini. Ni apa ni Zali Kenazano ni, kenyataan PPM Tan Sri Muhyiddin kena kecam di Bazar Ramadan, fitnah Hisham Jalil, UMNO, tapi Amir Zat menyatakan benar berlaku. Nah, ini keadaannya, saudara. Saya tak kata dia dikecam. Kita dengar daripada dapatan. Saudara janganlah, kalau nak bela-bela lah. Tetapi saudara lihat sendiri dalam tape tu, saya lihat bahawa seolah mengecam. Dan orang pun tak ada nak mengambil gambar, nak berselfie dan sebagainya. Bagi saya itu keadaannya, saudara Zani Kamal Zainal ni. Saya tak tahulah apa yang anda mahu. Bila orang bercakap, kita menceritakan kebenaran, refer balik dan dengar apa kenyataan. Memanglah akhirnya penjual air tu dia kata dia tak bermaksud pada Tan Sri Muhyiddin. Tapi bagaimanapun kalau dah terjerit-jerit waktu kehadiran Tan Sri Muhyiddin di Bazar Precinct 3 itu semalam. Jadi sebenar-benarnya saudara kena terima hakikat. Rakyat dah tak mau terima dah. Tak apalah, saudara nak bodek-bodek lah. Itu hak saudara. Saya pula memberi kritikan. Hak saya juga. Kita mesti saling setuju untuk tidak bersetuju. Saya tak boleh ikut dengar cakap saudara 100%. Dan saudara tak perlu untuk dengar cakap saya 100%. We must be agree to disagree, saudara. Ini prinsipnya. Saya tak mau pula nak buang saudara daripada wall saya. Ini keadaan kita. Kalau kita nak beri pandangan. Memang saudara Syam Jalil mengatakan bahawa dia mendengar berkali-kali. Saya juga mendengar berkali-kali. Apakah penjeritan itu? Dan waktu itu kita lihat Tan Sri Muhyiddin berjalan dan tak ada orang pun nak rapat, nak bersalam ke nak ambil selfie. Berbeza hari ini. Hari ini dia keluar daripada wall. Datuk Seri Najib pergi ke gerai tu. Orang bertepuk, makcik-makcik tu suka. Ini gambaran antara dua. Itu yang saya katakan, kadang-kadang bila kita bercakap orang marah. Rakyat masih lagi menyantuni dan menyayangi Datuk Seri Najib. Jangan marah mereka. Saya melaporkan apa yang saya lihat. Jadi pulanglah pada saudara. Saya tak maulah nak ni apa. Ya betul, saudara nak kuli, saya pun nak tegur Razali juga. Jadi apa masalahnya? Dan memang sekarang ni kalau keadaan begitu, yang terbaik adalah tegur Razali saudara ni. Bagi saya tak ada masalah. Kita sama-sama menyantuni pandangan kita, pandangan saudara, pandangan saya. Sebab bagi saya beri pencerahan tentang Majlis Peguam sudah pun mengambil tindakan. Kerana mereka adalah orang yang pakar soal agama, soal undang-undang. Jadi bagaimanapun, saya tidak mahu melangkaui keputusan mahkamah. Kita tunggu dan dengar apa keputusan Mahkamah Tinggi berhubung dengan tindakan permulaan yang dilakukan oleh Badan Peguam. Negara kita ni kena ingat separation of power. Kita ada eksekutif, kita ada legislatif, kita ada judiciary. Tiga badan ini tidak boleh bercantum, tidak boleh antara satu sama satu menindih. Eksekutif tak boleh menekan legislatif, tak boleh menekan judiciary, tak boleh tekan hakim. Ini keadaan saya. Tapi sekarang ni rakyat melihat seolah-olah eksekutif nak campur tangan semua. Sehingga kan parlimen tak boleh bersidang. Sedangkan untuk memanggil persidangan parlimen itu terletak pada speaker. Tapi kata speaker dia kena tunggu pula lah. Kalau menteri dalam jabatan Perdana Menteri mengizinkan, suruh buat panggil mesyuarat, maka dia akan keluarkan notis. Itu gambarannya.
Sepatutnya speaker tak boleh buat kenyataan begitu. Ya, saudara. Sebab itu saya melihat apa yang siarkan oleh saudara Datuk Fuad Zakasi. Dia kata tanda pagar ataupun hashtag kerajaan gagal sekarang ini dah jadi trending. Dalam Twitter, dalam Facebook. Ini sebenarnya rakyat kecewa kerana cara Perikatan Nasional memulih ekonomi dan memerangi COVID-19. Frontliner telah bertukus lumus selama setahun. Sudah tentulah bukan salah mereka. Mereka bertugas meninggalkan anak isteri dengan penuh keikhlasan. Tapi kerana perancangan dan dasar kerajaan yang lemah serta tidak konsisten, jadi akhirnya menjadi sasaran kritikan rakyat. SOP PKP, PKPB adalah isu utama kerajaan dikritik hebat oleh warga netizen. Jadi SOP yang dilihat berat sebelah. Layanan pun berbeza-beza, termasuk kuasa yang tidak tegas. So, kerajaan pernah disarankan supaya teruskan PKP yang ketat untuk tempoh tertentu. Biar virus itu terputus. Jadi, biarlah kita susah dulu, senang kemudian. Tapi kerajaan masih lagi memberi banyak kelonggaran. Lebih-lebih lagi di kalangan pemimpin. Kalau menteri buat tak apa. Jadi rakyat ikutlah. Jadi berdasarkan pada vaksin tracker Bloomberg pula mengatakan kadar vaksinasi di Malaysia ialah 26,524 dos setiap hari. Ini bermakna Malaysia memerlukan 4.9 tahun untuk mencapai tahap 75% rakyatnya diberi vaksin. Dan Indonesia pula 33 tahun. Jadi kalau begini, kita KJ percepatkanlah mendapatkan vaksinnya. Bukan nak cepatkan pemilihan dalam UMNO. Itu keadaan secara ya. Hari ini saya sebenarnya nak menyantuni fakta mana semua tu. Ni terima kasih Saudara Zali. Kita saling bagi saya cuma bila saudara mengatakan saya membuat apa ini fitnah dan sebagainya, itu tak betul. Saya apa dapatan saya saja. Saya tidak memihak mana-mana. Kalau warga UMNO tak betul, Menteri UMNO, sebab itu yang saya songsong sama malam adalah Menteri UMNO, saya tak cakap menteri lain. Kena ingat tu. Dan sebenarnya saya melihat bahawa Barisan Nasional sekarang ni sudah pun berada di ambang perpecahan. Ini pasal 2 sedang berjalan sekarang ni, saudara. Apabila Muafakat Nasional juga sudah pun, walaupun pimpinan mengatakan masih lagi nak santun, masih lagi nak berunding, tapi saya rasa saya tak nampak perundingan itu boleh mengukuhkan Muafakat Nasional sebagaimana ia diasaskan dulu. Kerana pendapatan saya, keputusan Majlis Presiden Perikatan Nasional bahawa PAS akan bertanding di 70 kursi parlimen dan bersatu PBN 100 kursi parlimen. Manakala UMNO dan BN bersama dengan GPS diberikan 52 parlimen untuk pilihan raya yang ke-15 nanti. Selalu lihat, ini keputusan daripada Majlis Presiden yang dapatan saya. Jadi sebagai warga UMNO, apakah kita nak menerima keadaan begini? Jawabnya main jauh-jauh lah. Dan keadaan sekarang ni begitu juga. Saya melihat bahawa pimpinan daripada parti-parti yang menganggotai Barisan Nasional, mereka sekarang ni sudah mula seolah mempersendakan. Bila Presiden UMNO, Presiden Barisan Nasional memanggil untuk mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional dah 3 kali. Mereka tak datang. Tapi malam kemarin tersiar dalam gambar mereka boleh pula bersahur. Dalam kiriman Twitternya kata Datuk Seri Syamudin H2O adalah bendahari Barisan Nasional. Dia bukan presiden. Tapi mereka boleh berada di rumah H2O dan H2O kata ini adalah untuk more ataupun untuk sahur. Saya pun menong juga. Saudara Syamudin, gunakanlah bahasa yang betul. Takkanlah Wika Siong, Presiden MIC Saravanan bersahur. ini keadaannya. Jadi bagi saya lah, saya melihat bahawa kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh MIC begitu mula menghiris hati kita. Dan sebab itu saya katakan bahawa menjelang PRU15 maka Barisan Nasional diambang perpecahan. Sebab sejak UMNO Barisan Nasional kalah dalam PRU14, macam-macam dah terjadi. Negara kucak-kacir, ekonomi mengudum,
bukanlah saya nak mewawarkan dalam bulan puasa ni, tapi realitinya agama Islam dihina bila kerajaan Pakatan Harapan, orang Melayu diketepikan, hak keistimewaan seolah mau dihapuskan, raja-raja Melayu dipercacar oleh mereka, dan sekarang ni mereka nak baik dengan kita. Minta maaf lah. Dan saudara lihatlah, pimpinan MIC pun telah mempencabar UMNO. Saya ingat dalam 4-5 hari lepas, dia kata, with the tussle between UMNO and its splinter party, Parti Pribumi Bersatu, escalating, MIC leader urged the former to make up its mind on its political affiliations. Sometimes I just don't understand UMNO. If you don't support the Perikatan Nasional, then don't be part of it. Simple as it. Dia mengerti, katanya keluarlah. Di sinilah saya katakan bahawa menteri-menteri UMNO ni sedar dirilah. Anda sudah pun dipertikaikan oleh rakan dalam Barisan Nasional. Jadi saya melihat pada kesungguhan mereka dalam Parti Pribumi Bersatu ni, dengan kumpulan Azminnya, H2O-nya, kemudian daripada dalam PAS Taqiyuddinnya, dan kini saya nampak dibantu oleh MIC, PBRS, dan mereka sudah pun mula mewujudkan kebersamaan mereka. Silakanlah. Sebab mereka sedaplah konon-kononnya dapat peruntukan 100 kursi untuk bertanding. Silakan, tak ada masalah. Negeri ini, negara kita mengamalkan demokrasi. Anda boleh bertanding apa saja, tak ada masalah. Sebab itu saya melihat sekarang ni, akhirnya sebagaimana yang ditulis saudara Arif Faizal Makno Arifin, dia kata akhirnya umpan sudah mengena. Kerana bila kita dengar Parti Pejuang sudah pun mula menghampiri untuk menyertai Perikatan Nasional, ertinya terbukti bahawa apa yang berlaku selama ini mereka hanya berlakon saja. Kononnya berbalah sama sendiri antara Pejuang dengan PBM, tapi mereka hanya lakonan saja. Sebelum ni UMNO PKR bagus. Saya menyatakan dalam keadaan begini, bila saya melihat Muafakat Nasional sudah pun dirobek oleh pimpinan daripada puak-puak yang berpihak kepada PBM, kemudian nampak kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh MIC, PBRS dan MCA, bahawa mereka juga akhirnya nanti akan memutuskan hubungan dalam Barisan Nasional. Maka segala Trojan horse ataupun kuda-kuda kayu yang dikirimkan oleh PBM dalam Muafakat Nasional, dalam Barisan Nasional sudah berjalan. Jadi keadaan ini, suka tak suka, maka sampailah masanya untuk pimpinan UMNO benar-benar ikhlas pada perjuangan. Tapi masalahnya, macam saya katakan sebagai tajuk besar saya hari ini, adalah ahli Parlimen UMNO sudah ditawan. Kerana tadi, awal pagi tadi, usai solat duha pagi tadi, saya dapat kiriman dalam muka buku saya mengatakan usaha membeli pimpinan UMNO di peringkat bahagian sedang berlaku. Ahli-ahli Parlimen UMNO ni kebanyakan sudah dibeli, iaitu scheme of things yang diusulkan unjuran daripada Tan Sri Muhyiddin telah pun mencapai matlamat. Ini keadaannya, iaitu apabila mereka bergelar menteri, kesedapan untuk bergelar menteri, maka mereka tidak lagi mahu bersimpati dengan pimpinan dalam UMNO. Presiden UMNO ditinggalkan begitu saja. Usul yang dibawa oleh Perhimpunan Agung UMNO di peringkat akar umbi juga seolah-olah sekarang ini sudah cuba untuk ditarik balik. Kerana itu mereka sekarang ni cuba membeli pimpinan ketua-ketua bahagian. Ya, sebab saya kata scheme of thing unjuran Tan Sri Muhyiddin susah mula berjaya memancing pimpinan UMNO, di mana sekarang ni tinggal beberapa orang ahli saja parlimen yang masih setia dengan perjuangan UMNO. Sementara yang lain sudah pun mula bersikap seperti talam dua muka. Saudara jangan lupa, Tan Sri Muhyiddin adalah anak didik daripada Tuan Dr. Mahathir. Jadi dalam keadaan begini, Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Konon-konon bermasalah dengan Tan Sri Muhyiddin, ada dengan Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya di belakang mereka kong kali kong. Cuma saya risau lah tu, PH akan kembali memerintah. Kalau itu keadaannya, nak kata apa, jangan salahkan rakyat. Kerana rakyat pun sudah bosan. Sebab itu saya melihat dulu masa Pakatan Harapan dipimpin oleh Dr. Mahathir, dia minta rakyat ikat perut. Ada tabung lah, kerana duit tak ada lah, tak cukup lah, pinjam wang samurai dan sebagainya. Membuat pengumuman, rakyat kena ikat perut. Itu waktu 22 bulan Pakatan Harapan memerintah.
Kemudian datang Perikatan Nasional, sama juga. Apabila Tan Sri Muhyiddin mengatakan negara sekarang ni dah tak cukup duit dan minta supaya diadakan skim wakaf. Sama. Unjurannya sama saja. Cuma saya hairan kenapa penganalisa politik tidak mahu melihat keadaan ini. Kenapa mereka tidak mahu memikirkan bahawa ini adalah perkara yang sama dan perlu diwawarkan pada ahli akar umbi. Saudara Yusof, BNMN amat kuat sokongan. Contoh di Terengganu, Pahang, Negeri Sembilan, Perak, Kedah, Pahang, Melaka. Saudara Yusof, saya melihat kalau benar-benar berlaku, kalau benar ada kerjasama antara UMNO dengan Pakatan Rakyat, semua pas-pas dengan PBM, wuyuk. Ini yang saya lihat. Sebab itu saya juga menyantuni apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Syahini. Dia kata sekarang ni dia amat risau kerana negara yang kita cintai sudah mula hancur dan bankrupt. Sedangkan pemimpin-pemimpin parti politik sekarang ni bukan wakil untuk berjuang untuk rakyat. Sebaliknya mereka memikir soal kantung sendiri. Mereka sanggup melakukan apa sahaja. Mereka sanggup membuat fitnah, menjatuhkan di antara satu sama lain. Dia sudah menjadi budaya. Dan menjadi darah daging mereka yang sudah pasti sukar untuk dikikis. Yang teramat dan amat menyedihkan, pelaku-pelaku terdiri daripada pemimpin Melayu yang beragama Islam. Katanya. Jadi hari ini saya sejak daripada puasa kedua, saya dah mula melontarkan adanya usaha-usaha Santa Claus. Kalau saudara ingat 2 hari lepas saya dah melontarkan kenyataan adanya menteri bertukar menjadi Santa Claus dalam bulan puasa ni. Sebab itu kabarnya terdapat kempen sedang dijalankan sebegitu hebat di mana kluster menteri telah turun ke bahagian-bahagian dan mengagihkan habuan untuk bulan puasa dan hari raya. Alamak. Jadi sekali-kali saya fikir sengkek juga rupanya pimpinan UMNO di peringkat akar umbi ni jika mereka menerima wang yang diperuntukkan. Kabarnya lebih kurang ada 6 juta. Katanya lah, saya tak tahu, saya tak ada bukti. Sebab itu awal pagi semalam Datuk Zarin Yassin melalui Facebooknya itu Sang Kelembai, dia memberi peringatan kepada ketua-ketua bahagian UMNO. Kalau benar ada wang itu diterima daripada menteri, pemimpin-pemimpin yang turun berbuka puasa, bertumpung dengan mereka, kalau wang itu diberikan kepada mereka, mereka kena masukkan dalam tabung UMNO. Kerana wang itu tak boleh dianggap peribadi. Kerana kalau dianggap itu sebagai peribadi, maka berlakulah politik wang ataupun rasuah politik. Dalam keadaan begini, Suruhanjaya Pencegah Rasuah perlu bertindak. Sebab mereka melakukan secara terbuka. Dia kata bahawa wang yang diberikan itu sebagai habuan peribadi. Bukan, dia kata sebaliknya ia mesti dimasukkan dalam tabung akaun UMNO bahagian. Jika tidak, beliau sendiri akan buat laporan kepada SPRM berhubung dengan rasuah politik. Ini jangan main-main. Ini keadaan saya. Sebab saya kabarnya lah bahawa kempen untuk memastikan ketua-ketua UMNO bahagian menarik semula usul yang telah dipersetujui oleh 145 bahagian itu yang memutuskan kerjasama dengan PBM ini sedang dilakukan. Jadi mereka memberi peruntukan kabarnya 4.7 juta tu untuk duit raya kepada ketua-ketua bahagian, ketua wanita, ketua pemuda, ketua puteri, dan 1.4 juta lagi katanya untuk pembelian buah tamar, kurma, dan 800,000 lagi untuk kain baju. Ini sedang berlaku. Dan bagi duit raya katanya ketua bahagian dapat 10,000, ketua wanita dapat 5,000, ketua pemuda 5,000, ketua puteri 5,000, dan satu bahagian dapat 25,000 katanya. Hasratnya lain tidak adalah supaya bahagian-bahagian ini mengusulkan kepada pimpinan Majlis Kerja Tinggi supaya menarik balik keputusan yang dibuat oleh usul daripada bahagian-bahagian akar umbi dan usul daripada PAU. Ini sedang dilakukan. Sekarang ni sebab saya kata akhirnya hari ini ahli parlimen UMNO sudah ditawan. Sebab itu saya yakin, kerana itu saya rasa saya yakin Presiden UMNO dia nak buat tindakan satu, dia kaji dulu.
Abdul Rahman Putra katanya saya tak boleh membuat pencerahan kalau saya ada bukti hitam putih. Tapi ini rasanya selalunya di Malaysia ni, kalau gosip politik, kalau tak ada angin, pokok tak bergoyang. Ini keadaannya. Jadi SPRM kena siasat kalau ada rasuah politik. Sebab ini dilakukan secara terbuka. Hadir, bertemu dengan apa? Kalau selalu lihat apa yang berlaku di Selangor. Waktu Tan Sri Anwar Musa hadir ke pertemuan dengan ketua-ketua bahagian di Selangor. Takkan tak nampak sampul surat tu? Bebuk, uncang tu. Takkan tak nampak? Jadi keadaan begitu terbuka. Jadi dalam keadaan begini, Biro Disiplin UMNO juga boleh ambil tindakan. Kerana mereka sekarang ni masih lagi ahli UMNO, tapi menjadi kluster menteri. Bila dalam keadaan begitu, bawa peruntukan. Siapa yang bagi kita tak tahu, tapi kita fahamlah ya. Jadi dalam keadaan begini, saya minta Datuk Seri Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau kena tegas dan beliau kena laksanakan amanat parti. Kita faham. Memang sukar, tapi suka tak suka sekarang ni dia kena laksanakan. Dia kena panggil mesyuarat Majlis Tinggi, kena cepat-cepat. Kena cepat buat keputusan. Jadi siapa yang tak nak keluar tu dianggap bukan lagi sebagai ahli parti. Biarlah mereka dengan berada dalam PBM. Biarlah, tak ada masalah. Ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi nak tahu. Jadi Presiden kena tegas. Sebab itu saya mendapat kiriman, banyak saya dapat kiriman, saya nak baca sikit. Saudara Fauzi Segamat, dia kata, benarkah perkabaran mengenai pemimpin UMNO dah mula belot dengan keputusan dalam PAU untuk UMNO tarik diri dari sokongan kerajaan PN? Jika perkara ini benar, ia amat sedih katanya. Dan beliau merasakan mereka ini tidak bertanggungjawab. Datuk Seri Zahid Hamidi terlalu lambat dalam bertindak sehingga membiarkan musuh-musuh UMNO bebas merosakkan UMNO dari luar dan di dalam UMNO. Ini tuntutan daripada saudara Fauzi daripada Segamat. Saya bersetuju. Saya amat bersetuju. Kerana Presiden berlambat ambil tindakan. Berapa lama nak tunggu? Dia kata kita pun pening. Sebab keputusan MKT ni mula-mula bahagian bawa ke MKT bawa pada PAU. Keputusan PAU dah bagi pada Presiden. Jadi dia saran pada saya, dia kata, cuba tu ajak Presiden buat live sikit, kata. Jawab mengapa dia tunggu. Dia tunggu lagi mandat yang perwakilan dah bagi kepercayaan padanya. Sambil memberi jawapan pada ahli-ahli, jangan berdiam. Ini keadaannya. Begitu juga dengan Zakbar. Saudara Zakbar, saya yakin Zakbar saya mungkin sahabat saya ni. Kalau benarlah ini orangnya daripada Pagoh. Dia kata, Tuan, dia kata, sampai bilalah nak dihentikan permainan cash is king ni, dia kata. Cukup-cukuplah, dia kata, kita hentikanlah perangai 22 tahun 2 bulan tu. Sampai bila nak amalkan permainan ini? Beliau worried. Kerana kesudahannya apa yang terjadi? Kata saudara Zakbar, realitinya negara makin mundur dari segi ekonomi. Dan pembangunan yang diratibkan, adanya FDI lah apa semua, tak ada meningkat masuk. Padahal yang masuk tu adalah penjualan aset-aset negara. Jadi dia kata peninglah macam ni. Kalau kepala kerajaan ni pemalas ni. Ini tulisan daripada saudara Zakbar kepada saya. Zizi pula dia kata, Datuk desaklah Datuk Zahid bagi tahu rakyat, mohon tersangat supaya dipercepatkan tarik sokongan. Jika menteri-menteri tidak akur, pecat kalian mereka. Biarkan mereka dikutip masuk ke dalam sarang pengkhianat. Tak perlu kita bimbang, tawakal je lah. Segalanya Allah SWT jua yang menentukan keputusannya. Tak perlu nak fikir. Kerana sekarang ni dia kata, saya amat risau. Negara kita yang kita cinta ini sudah hancur dan bankrupt. Pemimpin parti politik sekarang ni bukan wakil dan berjuang untuk rakyat, sebaliknya untuk kantung sendiri. Ini keadaannya. Saudara Puan Hamidah Ahmad pula dia kata, kalau pokok tu buah dah tak berbuah, cuaca dah tak menentu, bencana alam di mana-mana itu tanda pucuk pemerintahan yang zalim. Dia kata, silalah buat keputusan turun dari takhta. Alam semesta sudah membencimu. Ini kata beliau ditujukan kepada Perdana Menteri. Dan saya merasakan dalam keadaan ini, rasuah politik mesti segera dihapuskan. Kerana berlaku songlap tengah jalan. Dan saya juga mendapati ada juga kiriman daripada dalam war saya ni. Saya kata betul juga ni kot. Kata peruntukan diberi ada sekitar 6 juta. Tapi untuk sayap-sayap, jadi tukang yang agihkan duit tu pula, dia peruntukan 5,000, dia bagi 3,000 saja. 2,000 masuk poket dia.
Jadi kalau 2,000 kali dengan tiga sayap, itu wanita, pemuda dan puteri, ada 6. Jadi 192 bahagian, 1.7 juta tu masuk poket. Lah dia. Dan ini mereka tidak jujur. Jadi kepada ketua bahagian, ketua pemuda, ketua puteri, ketua ketua bahagian, kena ingat, apa yang anda dapat itu sebahagian je. Yang lain tu dah tukang bawa ni sapu. Ya. Jadi keadaan begini sekarang ni, Datuk Zahid Hamidi dia kena. Suka tak suka dia kena bertindak sekarang. Tak sampai tunggu. Memanglah kita tahu berapa berat mata memandang, berat lagi bawa memikul. Kita tahu untuk dia buat keputusan. Sebab saya membuat perkiraan. Saya buat perkiraan apabila pejuang sudah pun menyatakan bahawa mereka sudah menghampiri untuk bersama dengan Perikatan Nasional, maka di pejuang ada 4 orang ahli parlimennya. Itu Tun Dr. Mahathir, Jerlun Mukris, ada Kumar Pasu, Datuk Amiruddin, dan Sri Gading, Datuk Syahrudin. Ada 4 di situ. Jadi artinya 4 ni akan masuk bersama dengan PN kalau berlaku usul dan sebagainya. Tapi itu jangan risaulah. Jangan risaulah. Sebab saya melihat kenyataan daripada Sisa Agung pejuang, bahawa dah jelas dia kata dia akan menyokong Perikatan Nasional. Kononnya bagi alasan nak menyelamatkan negara. Ini bohong aja. Dan hari ini saya buat kajian saya, setakat hari ini cerita benar saudara. Kita dari segi warga UMNO, ada di Parlimen UMNO yang ada satu macam Datuk Jazlan. Kemudian Padang Rengas, Datuk Nazri. Gua Musang yang bawa mula Tengku Razali Hamzah. Kemudian Bagan Datuk, Presiden UMNO sendiri. Kemudian Pekan, Datuk Najib Tun Razak. Kemudian Pontian, Datuk Ahmad Maslan. Kemudian Baling, Datuk Aziz Rahim. Tanjung Karang, Tan Sri Nur Omar. Kemudian Datuk Samsul Nasara. Pasir Salak, Datuk Tajuddin. Pengerang, Datuk Azalina. Putrajaya yang bawa mula Tengku Anan. Dan Padang Trap, Datuk Mahathir. Ada 13. Sudahlah kalau orang lain tak nak ikut, tak mengapa. 13 ni kena buat keputusan, tarik. Sekarang 3 dah buat kenyataan. Tinggal 10 orang lagi. Sebab saya melihat, ini dapatan saya saudara ya. Dapatan saya kalau berlaku undian, PKR dia ada lebih kurang 39 orang. Sebab yang melompat sana, melompat sini, yang meninggalkan parti mungkin daripada 51 itu hari, tinggal 39 orang. Balance-nya 12 orang tu mengikut Azmin Ali. Dan DAP dia kekal 41. Dan amanah ada 11. Jadi kalau kekuatan yang kita lihat daripada Pakatan Harapan yang ada sekarang ini adalah 91. Kalau 91, kalaulah UMNO membuat keputusan untuk kita tidak mahu lagi Tan Sri Muhyiddin memimpin negara ini, kalau masuk sekejap sokong, maka sudah ada 104 dan 9 daripada warisan. Warisan tu memanglah dia tak bersama. Banyak orang mengatakan warisan bersama dengan Tun Dr. Mahathir. Macam mana dia nak bersama sebab dia sendiri kerajaan dia dihancurkan oleh PBM di Sabah. Ahli-ahli dia pun ada melompat sana, melompat sini. Ya, jadi di situ 9. Kalau 104 campur 9, dah ada 113. GPS pula ni ada 12. Dah ada 120 lebih. Ini tanpa pejuang. Kalau pejuang pula dia tengok begitu, dia lompat balik, ada 127. Inilah keadaan sebenarnya. Jadi UMNO kena buat keputusan. Datuk Seri Presiden, saya cuba berhubung, tak dapat lagi. Saya nak tanya dengan dia, bila nak buat ni? Sebab rakyat dah memberi blank check. Jangan risau. Mereka nak berada, tak nak berada. Sebab ni, DAP tak lari. Dia orang memang macam itulah. Tapi kadang-kadang saudara, saya nak bagi tahu, ada masa dalam politik ni, kalau kita dah dibuat, dah ditolak kita ke dinding. UMNO, kena ingat, Parti Pribumi ni memang dia nak bunuh UMNO. Dan mereka tidak akan berdiam diri. Tak usahlah. Yang hairan, yang menteri-menteri UMNO, yang tergigih ni apa hal? Yang kita tergigih, buat apa? Kadang-kadang kita berasa kalau kita benci, tak nak DAP, tak nak. Tapi akhirnya, rumah kita terbakar habis. Hangus, ruyuk. Mereka sedang berusaha. Cuba lihat. PAS dapat peruntukan 70 kursi, mereka akan bertanding di 100 kursi. Apa maksudnya? Dan UMNO dibagi 52 kursi. Mereka sendiri dah letakkan di mana level UMNO itu sendiri. Ya, kita ni sebagai pimpinan akar umbi tentu tidak dapat menerima. Jadi Presiden kena buat keputusan. Betul, hari ini 42, tak apalah. Kalau sekadar 30 orang nak bersama ada, pergilah. Tak ada masalah. Sebab saya melihat masing-masing yang jadi ahli parlimen, jadi menteri itu, di peringkat bahagian mereka tidak ada kekuatan.
Wah Imam Datuk ni apa Ismail Sabri pun dia bekas sistem politik dia. Bekas sistem politik dan juga bekas ketua pemuda dia pun pernah challenge dia, lawan dia di bahagian di Bera. Apa ada masalah? Begitu juga macam di kawasan di Rantut, saudara Jazlan. Dia bukan ketua bahagian. Nah ini saya melihat keadaannya. Begitu juga saudara Syahab. Syahab bukan ketua bahagian, dia ketua pemuda saja. Bahagian-bahagian lain lagi, ahli parlimen. Okey, kita katakan Syahidan Kasim, dia bukan kuat mana pun. Kalau dia kuat, tentulah adik dia ini boleh menang. Tapi kalah juga. Begitu juga dengan saudara Zaidi. Saudara Zaidi tak apa sihat. Yang takut sangat buat apa? Kita pergi pula ke negeri Kedah. Berapa orang ada? Ahli-ahli UMNO yang ahli parlimen UMNO. Tak ada dah. Sebab Aziz Rahim dah bersama kita, Datuk Mahathir Khalid bersama dengan kita. Pergi ke Perak. Perak siapa yang ada? Yang melompat tu biarkanlah melompat, sebab mereka ni akan dihukum apabila datang musim pemilihan raya nanti. Jadi apa nak risaunya? Di Selangor kita ada Tan Sri Nur Homa. Fakia di Sabak Bernam. Dia tunggu masa je, Datuk Rahman, dia tunggu masa je. Apa yang kita nak risau sangat? Begitu juga di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan Labuan, memang kita dah tahu tak bersama dengan kita. Dan kursi-kursi di Labuan ni ada peluang untuk kita menang. Di Kelantan misalnya, Jeli. Apa kita risau? Warga Jeli anytime. Lani pun Norma dia kekal, dia bersama. Dia pada dia apa pun UMNO come first. Jadi apa yang kita risau? Macam begitu di Johor. Di Johor okeylah Syamuddin ada di Semerung. Okeylah ketua wanita berada di Parit Sulong. Kota Tinggi Halimah Sadiq. Okeylah. Tapi jangan lupa kita ada penggerang Datuk Azlina. Apa ada masalahnya kita ada di Pontian Datuk Ahmad Maslan. Jadi bagi saya yang risau sangat ambil keputusan tuntas once and for all, dan kita nak tengok rakyat ahli UMNO Perekat Akar Umbi nak tahu. Sebab itu saya bersetuju dengan kenyataan Datuk Lokman semalam. Dia kata dah keadaan begini. Cuma selepas kita membuat keputusan ini, mereka yang tak nak bersama kita pull ahli UMNO saja, kita turun ke gelanggang. Kita explain kepada ahli-ahli UMNO Perekat Akar Umbi. Saya rasa ahli-ahli UMNO boleh menerima. Kerana nak buat macam mana? Muafakat Nasional telah dihancurkan. Kemudian Barisan Nasional dihancurkan. UMNO nak diharamkan. Apa choice kita ada? Demi untuk menyelamatkan keadaan, tak salah kalau kita bekerjasama dengan PKR. Saya melihat dari segi itu. Ini saya cakap terus terang. Sebab kita dah nak kena bunuh. We got no other choice. Cuma pimpinan kena turun ke gelanggang. Turun ke akar umbi. Explain. Tapi kalau kita buat bodoh, diam aja, bagi mereka berleluasa. Dia saudara Kasih Selamat, Presiden Lembap. Boleh jadi saya setuju juga. Saudara jangan ingat saya ni bersama, saya rapat. Memang rapat dengan Presiden. Tapi ada kalanya saya tak setuju juga cara Presiden ni. Lambat sangat. Jadi saudara blogar ni, kenapalah yang takut sangat? Apa yang kita nak takut? Okeylah, saya faham. Mungkin Presiden merasakan kalau buat begini begitu, tak ramai ahli-ahli Parlimen UMNO ni bersama dengan beliau. Nak takut apa? Sebab beliau bukan disokong oleh 14 hidup. Dia jawatan Presiden parti itu bukan bergantung pada 42 orang ni. Bukan bergantung kepada 42 ketua bahagian ni. Beliau bergantung kepada 145 bahagian UMNO. Terdapat 145 bahagian yang tidak mahu bersama dengan PBM. Nak takut apa? Dia saudara Rahman nak sokong Peliwat sebagai. Saudara katalah, kita nak tanya nak sokong Semurid apa hal? Jangan, saya tidak mahu soal peribadi lah saudara Rahman. Tak baik kita bulan puasa ni. Saya tak mahu balah dengan saudara. Jadi bagi saya dalam keadaan sekarang ni, when we are pushed to the wall, memanglah saudara mengharapkan UMNO terus mati. Sebab saudara sudah mengkhianati UMNO, saudara sudah keluar daripada UMNO. Memanglah anda nak bertepuk tangan untuk melihat UMNO mati. Kita tidak rela. Apa cara pun kita akan pertahankan. Warga Akar Umbi tidak rela melihat UMNO diperlakukan sebegini rupa. Di mana maruah UMNO? UMNO tidak salah, yang salah pimpinan. Jadi ahli-ahli parlimen yang berada di anjung kuasa sekarang ni, kalau mereka kesilapan, let them go ahead. Kita tidak mengusir mereka, tapi mereka tidak mau bersama dengan rakyat. Mereka tidak mau menyantuni kehendak rakyat. Kita marah. Sebab dari awal lagi saya katakan, menteri-menteri UMNO ni kadang-kadang cap ayam. Saya cakap terus terang.
Mereka nak jaga body, nak jaga diri mereka sendiri. Mereka mementingkan tembolok mereka sendiri saja. Hal rakyat mereka tidak santuni. Ni bulan puasa ni buat saya naik angin pula dah. Saya berusaha untuk bercakap sebaik mungkin. Tapi bila saya dipromok begini, Saudara Rahman, saya marah, saya naik angin lah. Nah keadaannya, jadi sekarang ni, Saudara Datuk Seri Presiden, dia kena buat. Rakyat sudah mula bercakap. Why you worried? Apa yang anda takut sangat dengan 40, 42, 45? Buatlah 50 bahagian lah. 50 ketua-ketua bahagian. 50 ahli parlimen tak bersama saya. Tapi saudara jangan lupa, Datuk Seri Presiden, 145 bahagian. Sebab itu mereka sanggup mengeluarkan wang sebegitu banyak untuk membeli ketua-ketua bahagian. Saya berkeyakinan kalau kita ceritakan pada ahli-ahli peringkat bahagian bahawa adanya pembelian berlaku benda begini, besok ketua-ketua bahagian itu jugalah akan dibuang oleh ahli-ahli itu sendiri. Nak buat macam mana? Kita harapkan pagar makan padi. Harapkan musang dengan berbulu ayam masuk dalam reban. Kita ingatkan ayam, rupanya berbulu ayam. Habis ayam kita dibelasah oleh mereka. Jadi keadaan begini, saya harap ahli UMNO peringkat akar umbi, kita kukuh dengan apa yang telah kita putuskan. Biarlah mereka menuduh macam-macam dan kita minta supaya Presiden UMNO tegas kali ini. Jangan takut pada bayang-bayang. Come what may. Apa cara pun, kehendak ahli akar umbi mesti disantuni. Kita sambung lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.